Mula. Ya. Ada tak ada apa? Ada tu. Ambil dulu. Alam. Nah. Nih. Baik. Baik. Kita mulakan kuliah subuh pada pagi ini dengan sama-sama membaca Ummul Kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi kiram ashabil izam sya'ulahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qadidil mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarril umuril muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim wa na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulai yakunu minal muhtadin. Sadaqallahul azim. Maksudnya hanya saja orang-orang yang memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, iaitulah orang-orang yang beriman dengan Allah dan juga hari akhirat. Serta mereka itu mendirikan sembahyang dan juga menunaikan zakat. Dan mereka tidak takut melainkan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mereka itu termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk daripada Allah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Islam ghariban wa sayauru kami qariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Artinya Islam itu bermula dalam keadaan asing dan dia akan kembali menjadi asing, dan berbahagialah kepada orang yang asing. Alhamdulillah. Ya, mati tu imam kita. Mana tu imam kita tadi? Dah kerja pagi. Seterusnya yang mati Tuan Bilal kita ada. Ada. Tak lupa juga pengurusi surau. Ada tak? Ada surau. Merangkap apa? Bakal YB. Tak ada bermain ni kan. Baik, seterusnya ada jatuh kuasa.
muslimin ya nombor 9, muslimat tak ada. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Taala kerana dengan limpah kurnia terhormat daripada Allah kita dapat bersama sekali lagi pengajian kuliah subuh di Surau Al-Imtiaz Taman Cembung Utama ni, sebulan 2 kali. Mudah-mudahan pengajian kita pada pagi ini akan berjalan seperti biasa, jalan dengan lancar insya-Allah, serta dihadiri oleh para malaikat, kerana malaikat berserta dengan orang-orang yang menuntut ilmu. Kemudian burung di udara dan ikan di lautan, memohon keampunan kepada talibul ilmi ataupun orang menuntut ilmu. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita sambung lagi kitab Hadis 40 Kelebihan Ilmu dan juga Ulama, sebelum kita baca ensiklopedia soal jawab agama. Baik, hari ini kita lihat tajuk ilmu bila tidak diamalkan berarti ilmu itu telah diangkat. Saya dah baca belum? Dah? Belum. Ilmu bila tidak diamalkan berarti ilmu itu telah pun diangkat. Ada? Belum? Belum InsyaAllah. Hari itu tuntutlah ilmu sebelumnya diangkat. Hari itulah. Ni tajuk yang hampir sama lah, tapi hadis ni panjang lagi. Ni hadis panjang berbanding hadis hari itu. Hari itu tajuk tuntut ilmu sebelum ia diangkat. Hari ini ilmu bila tidak diamalkan berarti ilmu itu telah diangkat. Baik. An Abi Darda radhiyallahu taala anhu qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasakhasa bi basarihi ila sama'. Fasahasa bi basari ila sama. Summa qala haza awanu yuhtarisul ilmu minan nas hatta la yaqdiru minhu ala syai'in. Faqala Ziyad ibnu Labib al-Ansari kaifa yuhtarisul ilmu minna wa qad qara'na al-Qur'an wallah lanaqra'annahu wala nuqri'annahu auladana wal nisa'ana. Faqala sakilatka ummaka ya Zaid, sakilatka ummaka ya Zaid, in kunta la'uddaka min fuqaha'il Madinah, hadhihi at-Taurah wal Injil, innal yahud wan nasara famaza tughni anhum faqala Khubairu walakitu Ubadah ibn Samit radhiyallahu ta'ala anhu faqultu ala tasma'u ma yaqulu akhuka Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu fa akhbartuhu allazi qala faqala sadaqa fa in syi'ta akhbartuka ma awalu ilmin yurfa minan nas al-khusyu' awalu ilmin yurfa minan nas al-khusyu' yushiku an tadkhulul masjida al-jami' fala yara fihi rajulan khashian, akhrajahu at-Tirmizi. Masya-Allah. Hadis ni kan bagus hadis ni. Belum baca terjemahan dah bagus kan? Baik. Tajuknya ilmu bila tidak diamalkan berarti ilmu telah diangkat. An Abi Darda radhiyallahu ta'ala. Hadis ini terima daripada Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Gelarannya Abu Darda. Ini nak gelaran je lah namanya, saya tak pasti, saya pun tak lupa nak tengok balik sebab tak sempat malam ni. Tak sempat, pagi tadi pun tak sempat nak tengok-tengok dulu. Memang penat, letih. Malam tadi pun ngajar. Jadi qala berkata ya, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata kami satu hari bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasakhasa bi basari ila sama. Lalu baginda mengangkatkan pandangannya ke arah langit. Lalu baginda mengangkat pandangannya ke arah langit.
Summa qala, kemudian baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, haza awanun yuqtrisul ilmu minan nas hatta la yaqdiru minhu ala syai'in. Haza, inilah masanya ilmu itu dicabut daripada manusia sehingga yahtarisa ilmu, mana dicabut. Haza awanu yuhtarisal ilmu minan nas. Dia kata, Nabi kata inilah masanya ilmu itu dicabut daripada manusia sehingga mereka sudah tidak dapat lagi untuk menahannya. La yaqiru minhu ala syai'in. Faqala Ziyad ibnu Labib al-Ansari. Maka berkata pula seorang lelaki bernama Ziyad ibnu Labib al-Ansari, kaifa yukhtarisul ilmu minna. Bagaimana ilmu itu dicabut daripada kami? Waqad qara'na al-Quran. Sungguh kami telah membaca Quran. Dia kata, kami membaca Quran. Allah, Nabi Allah, la naqra'annahu, sungguh kami akan terus membaca Quran. Wala nuqri'annahu auladana, dan kami akan ajarkan kepada anak-anak kami Quran. Wa nisa'ana, dan juga wanita-wanita kami atau isteri kami. Faqala, maka berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sakilatka ummuka ya Zaid. Dia kata, sakilatka ummuka ya Zaid, cilakalah ibumu kerana kehilanganmu wahai Zaid. Maksud sakilatka ummuka asalnya mana sakilatka ummuka ni mana celakalah ibumu. Apa maksud celaka ibumu? Kerana kehilangan kamu. Ya Zaid, macam tu. Ya Zaid, in kuntu la'uddaka minal fuqaha al-Madinah hazihi at-Taurah wal Injil indal Yahud wan Nasara. Dia kata, aku sebenarnya menganggap engkau daripada kalangan ulama di negeri Madinah ini. Cubalah lihat wahai Zaid, ini kitab Taurat yang ada di kalangan orang Yahudi, dan ini pula kitab Injil yang ada di kalangan orang-orang Nasrani. Apakah kitab yang ada di kalangan mereka itu telah memberi faedah kepada mereka? Hazihi Taurat wa Injil indal Yahud wan Nasara, famaza tughni anhum. Nabi kata, ini kitab Taurat, ini kitab Taurat, ini kitab Injil. Okey, adakah kitab Taurat dan Injil ni yang ada di tangan mereka ni, Yahudi Nasrani, adakah kitab itu memberi manfaat kepada mereka? Nampak? Apakah kitab yang ada di kalangan mereka itu telah memberi faedah ataupun manfaat kepada mereka? Faqala Khubairu, falakitu Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu. Faqultu ala tasma'u ma yaqulu akhuka Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, fa akhbartuhu allazi qala faqala sadaqa. Berkatalah Khubair, Khubair ni lakilah, seorang lelaki. Berkatalah Khubair radhiyallahu anhu, lalu aku datang menemui Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu, dan aku berkata kepadanya, apakah engkau pernah mendengar apa yang diriwayatkan oleh Abu Darda seperti yang tersebut pada hadis tadi? Maka Ubadah bin Samit berkata, benar, sadaqah, benar. Apa yang dikatakan oleh Abu Darda itu adalah benar. Dan kalau engkau mahu, maka aku akan ceritakan kepadamu akan ilmu pertama sekali diangkat daripada kalangan manusia. Dia kata, kalau engkau mahu, maka aku akan ceritakan kepadamu akan ilmu yang pertama sekali diangkat daripada kalangan manusia. Jadi apakah ilmu yang pertama sekali diangkat di kalangan manusia? Dia kata, fa in syi'ta akhbartuhu ma awalu ilmin yufa'. Dia kata, kalau engkau kena, aku boleh ceritakan kau ma awalu, apakah awal-awal ilmu yang diangkat daripada kalangan manusia. Awalu ilmin yurfa'u minan nas al-khusyu'. Awal ilmu yang diangkat daripada kalangan manusia itu ialah khusyuk. Khusyuk dalam solat. Yushiku an tadkhulul masjidah al-jami',
fala yara fihi rajulan khashian. Dia kata. Baik, kemudian barangkali engkau masuk ke dalam sebuah masjid yang besar, maka engkau tidak mendapati daripada sekian banyak orang yang hadir dalamnya itu akan seorang lelaki yang khusyuk di dalam solatnya. Masya Allah. Itu saya kata Masya Allah tadi. Betul? Jadi keterangan daripada hadis tuan-tuan, tujuan daripada belajar ilmu itu ialah untuk diamalkan. Bukan semata-mata hendak menghiasi diri supaya dikatakan sebagai orang yang alim atau sebagai pelajar agama sahaja. Ilmu yang tidak diamalkan itu seperti kata pepatah, seperti pohon yang tidak berbuah. Seperti pohon yang tidak berbuah. Kan? Daun banyak, tapi buah tak ada. Macam mana tu? Kan? Ilmu banyak, tapi tidak pernah diamalkan. Ataupun amal sikit-sikit cukuplah. Kan? Yang penting dapat makan, dapat minum dan sebagainya. Ya, kalau pohon tidak berbuah, maka ditebang sahajalah, dan seterusnya dijadikan kayu bakar di dapur. Itu pun kalau boleh dijadikan kayu bakar. Dan zaman sekarang ni pun tak adalah masing-masing pakai dapur gas, dapur elektrik kan. Masing-masing canggih semua. Tak. Jadi tak adalah pakai dapur arang ke, dapur kayu ke, dah tak ada lagi dah. Gitu. Kecuali kalau di kampung-kampung tu pun ramai dah pakai dapur gas. Artinya orang yang alim dan orang yang belajar ilmu agama yang tidak mengamalkan ilmunya akan diseksa di dalam api neraka. Nauzubillah min zalika. Kita minta pelindung dari Allah Subhanahu wa taala. Masalah. Alhamdulillah. Baik. Gunanya kitab, apa gunanya kitab yang bersusun dalam almari, nampak? Apa gunanya kitab yang bersusun dalam almari kalau isi dan kandungannya tidak ada amalan harian, tidak ada dalam amalan harian? Apa gunanya kita bersusah payah mengajar dan belajar ilmu kalau tidak diamalkan? Oleh itu, ketika kita belajar, hendaklah kita berniat bahawa kita belajar ilmu ini untuk diamalkan dalam sehari-hari. Jadi kewajipan dia mengamalkan ilmu ini merupakan tuntutan yang paling besar ke atas semua orang yang bertugas sebagai guru dan ke atas sekalian orang yang belajar ilmu. Okey. Jadi apa nak cerita pada ni tuan-tuan, berkenaan ilmu diangkatlah. Maaflah Kerja ilmu diangkat. Baik. So ilmu diangkat, ada berbagai pandangan ulama lah tentang ilmu diangkat. Kalau ikut pada hadis sebelum ni, dalam kitab ni pun mungkin saya belum baca di ni, bahawa antara ilmu diangkat itu ialah dimatikan para ulama lah. Salah satu daripada ilmu itu diangkat. Kerana ilmu ni duduk pada ulama. Dan ulama pula ada yang mengajar sahaja, ada yang menulis kitab, mengajar dan menulis kitab, ada yang menulis tetapi tidak mengajar. Okey, jadi perbagailah kategori ulama ni dalam konteks mereka menyampaikan ilmu lah. Macam tu. Jadi kalau seandainya ulama itu dia menulis kitab, menulis buku dan sebagainya, jadi kalau dia meninggal dunia sudah tentu dia mewarisi ilmunya kepada orang lain lah. Kerana ada pemuti. Kan dia menulis dan benda itu berterusanlah selagi mana kitabnya itu diguna pakai oleh orang yang menuntut ilmu. Seperti ulama-ulama dulu kan mereka banyak mengarang kitab turas, kitab Arab dan sebagainya. Tetapi ada juga di kalangan ulama ni mereka itu hanya menyampaikan ilmu saja, mereka tidak menulis. Selagi mana ilmu itu disampaikan pada orang lain, kan, oleh generasi ke generasi, maka ulama tadi juga tetap mendapat pahala insya-Allah Subhanahu wa taala walaupun dia telah meninggal dunia.
Yang menjadi masalahnya ialah seorang ulama tu mereka tu tidak mengajar dan tidak menulis. Tidak mengajar dan tidak menulis, kan? Jadi amat malanglah tuan-tuan, ilmu yang dia ada tu tidak sampai tak dapat diberikan kepada orang lain. Kemudian ada juga ulama pandangan bahawa kan ilmu diangkat itu ialah ilmu pewarisan. Antara ilmu yang mula-mula diangkat ialah ilmu pewarisan, ilmu faraid. Antara ilmu yang paling awal diangkat, kerana tidak ramai yang mengguna pakai akan kaedah faraid dalam pembahagian harta pusaka. Harta pusaka, mereka lebih cenderung kepada pembahagian, orang kata sama rata je lah macam tu. Pembahagian sama rata, orang kata 50-50 macam tu. Dia tidak menggunakan kaedah harta pusaka, contohnya pembahagian 1/6, 1/8, 1/4, 1/2 dan sebagainya. Itu kaedah yang guna pakai kaedah ilmu faraid lah. Dia lebih kepada pengiraan secara pecah-pecahan gitu. Dan ada pula kalau Malaysia ni memang tak gunakan, tidak membahagi harta dengan cara adil pun. Memang tak pakai guna langsung, sama ada ilmu faraid ke ataupun bukan faraid ke, memang tak ada, memang ikut kepala otak dia jelah sendiri. Bila ikut kepala otak dia sendiri, maka itulah menyebabkan orang katanya terjadi perbalahan, pergaduhan adik-beradik, perpecahan adik-beradik dan sebagainya. Kenapa? Kerana tidak dibagikan harta itu dengan secara adil. Sedangkan Islam menekankan pada keadilan itu. Kemudian kalau ikut pada hadis ini tuan-tuan, antara ilmu yang awal diangkat ialah tentang khusyuk di dalam solat. Tentang khusyuk di dalam solat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana ramai di kalangan kita itu yang solat tetapi tidak khusyuk di dalam solatnya. Ramai solat tapi tidak khusyuk, hatinya tak ke mana dah. Hatinya ke sana, hatinya ke sini, badan saja di dalam solat. Ialah hakikat untuk mendapatkan khusyuk ni bukan satu benda yang mudah, susah juga. Tetapi ulama telah menggariskan antara cara-cara untuk kita khusyuk dalam solat, antaranya ialah yang pertama, kita mesti bersedia untuk bersolat. Mesti bersedia untuk bersolat. Ready to solat. Sebab ada dalam kita ni tidak bersedia untuk solat. Tidak bersedia untuk bersolat, tapi disebabkan nampak orang solat maka dia pun solat. Nampak orang kelang kabut nak solat maka dia pun solat bersama-sama. Tapi dalam masa yang sama hatinya itu kelain. Hati memikirkan tentang anak, hati memikir tentang harta, hati memikir tentang pekerjaan dia, hati memikir tentang kenderaan dia, hati memikir tentang rumah dia. Hati memikir banyak benda lah dia fikir kepala otak manusia ni, kan? Apalagi kalau seorang itu mempunyai tanggungjawab yang besar. Sedangkan tuan-tuan, sebenarnya kan antara kaedah dan cara yang paling mudah yang diajar oleh Islam itu kita menyelesaikan masalah kita itulah dalam solat. Dalam solat. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, naklah kamu meminta bantuan dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersabar dan juga mendirikan solat. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah Ta'ala itu bersama dengan orang yang sabar. Betul tak? Allah Ta'ala bersama dengan orang sabar dan orang yang bersolat. Malahan Nabi SAW menekankan kepada kita selalu kena melazimi mendirikan solat. Orang kata nak pergi musafir pun kena solat, balik daripada musafir pun disunatkan kita bersolat. Nak pergi musafir, sunat kita bersolat. Balik pada musafir, sunat juga solat. Dan pelbagai jenis solat-solat sunat yang diajar oleh Islam. Ada sunat muakkad, sunat yang dikuatkan, ghairu muakkad, sunat yang tidak dikuatkan. Ada sunat sebelum sunat fajar, solat fajar, solat subuh. Malahan Nabi juga ada sebut, dia kata 2 rakaat sebelum semayang subuh kan lebih baik, lebih besar pahalanya daripada dunia dan juga segala isinya.
daripada dunia dan juga segala isinya. Betul tak? Itu besarlah pahalanya Allah Ta'ala sediakan. Solat duha, solat apa lagi? Solat gerhana bulan, gerhana matahari, solat jenazah, macam-macam kan? Macam-macam jenis solat yang diajarkan Islam ini. Malahan kita sangat ditekankan untuk selalu memohon kepada Allah. Kalau seandainya kita ada masalah tuan-tuan dalam kehidupan kita, naklah kita solat. Dengan solat itulah insya-Allah Allah Ta'ala akan beri petunjuk pada kita untuk menyelesaikan segala masalah-masalah yang kita hadapi. Banyak zaman sekarang ni mereka lebih mementingkan contohnya mesyuarat. Mesyuarat penting. Solat ni kemudianlah. Nabi mensyaratkan barulah kita solat. Tapi sebenarnya kaedah yang betul, bila saja azan dilaungkan, naklah kita berhenti walaupun kita tengah bekerja, walaupun mungkin masa itu kita tengah bermusyarat. Syarat kan satu benda sangat penting. Syarat kan penting. Tapi solat lagi penting. Solat lagi penting daripada musyarat itu. Betul tak? Tapi banyak orang menyalah menggunakan kaedah tadi. Mereka menganggap musyarat itu lagi penting berbanding dengan solat. Sedangkan solat bukannya lama sangat bermasa dia. Paling tidak pun mungkin dalam 10 minit ataupun 15 minit untuk solat kan. Lepas tu kembalilah musyarat semula. Macam tu. Baik, kita lihat tadi. Ilmu yang pertama dia angkat tadi. Dia kata Abu Darda kata tadi, benar apa yang dikatakan oleh Abu Darda, dan kalau engkau mahu maka aku akan ceritakan kepada kamu akan ilmu yang pertama sekali diangkat daripada manusia, iaitu ilmu yang pertama sekali diangkat daripada manusia ialah khusyuk dalam solat. Barangkali engkau masuk dalam sebuah masjid yang besar, maka tidak engkau dapati daripada sekian banyak orang yang hadir di dalam itu akan solat lelaki yang khusyuk dalam solat. Nampak? Kita dapati ramai yang solat tetapi yang tidak solat. Kadang-kadang handset pun kadang-kadang lupa. Nak silent mode, nak tutup dan sebagainya. Tengah solat kan tiba-tiba terdengar lagu. Tengah solat tiba-tiba dengar lagu kan. Tak apa benda lagu yang keluar. Lepas tu dia tak tahu tu. Dia tak tutuplah cepat. Ni tidak. Kadang-kadang imam dah beritahu dah ataupun dah tulis kat depan. Kemudian dah letak pun simbol kan. Handset naklah dimatikan. Ni tak ada simbol. Tak ada simbol handset naklah dimatikan. Ada. Sana tu kecil. Kat situ kat tiang tu kecil je tu. Buat yang besar sikit. Letak pasal lambang besar sikit kan. Okey. Naklah ditutup macam tu. Baik. Jadi apa saja ilmu tu kan? Apa saja ilmu yang tidak diamalkan, itu di antara ilmu yang diangkatlah. Kan? Dan ada pula tanda-tanda ilmu diangkat itu ialah antaranya ialah Quran diangkat. Kan pernah kita kena dengar itu, Quran diangkat. Bila kita tengok muka surat Quran, mana muka surat Quran ini? Sama ada Quran tadi mungkin salah cetak ke ataupun tidak ke, itu wallahu alam lah. Kita tak tahu kita. Allah Ta'ala lebih mengetahui tentang perkara tersebut. Kalau betul pun mungkin contohnya Quran tu contohnya muka surat dia hilang kan, ini mungkin Allah Ta'ala punya kuasa lah. Memang hilang. Bukan kesilapan. Mana sebelum ini kita kemungkinan nampak muka surat tu ada. Tapi tiba-tiba kita nampak tak ada lagi muka surat tu. Ataupun tinggal kosong aja. Kertas ada kosong aja muka surat tadi kan. Ni kemungkinan bahasa memang orang kata Allah Ta'ala nak bagi satu petunjuk pada kita lah tentang ilmu tu diangkat. Apalagi kalau kan pernah dulu orang kata, pernah jumpa dulu heboh kan, muka surat berkenaan tentang masalah hudud. Muka surat Al-Quran masalah hudud. Ayat tu dah tak ada dah. Ayat tu tak ada. Okey. Jadi kenapa ayat hudud? Kan? Kenapa ayat hudud?
ataupun kisah dan sebagainya. Kerana zaman sekarang ni kan di kalangan Islam pun tidak lagi melaksanakan perkara tersebut. Hudud tidak dilaksanakan, walaupun dalam Quran ada ayat berkenaan hudud. Kan orang yang berzina maka naklah rotan 100 kali rotan. Kalau dia masih lagi belum berkahwin. Kalau sudah berkahwin maka naklah direjam sampai mati. Kemudian orang yang mencuri maka naklah dipotong tangan dia. Kan dulu pernah kan misi-misi berkenaan dengan ayat hudud, ayat potong tangan ni, ayat tu hilang. Ayat tu hilang kan. Jadi kalau benda tu benar-benar berlaku tuan-tuan, sebelum ni mungkin ayat tu ada tapi tiba-tiba ayat tu tak ada. Ini kemungkinan besar Allah Taala nak bagi satu petunjuk kepada kita bahawa, nak beritahu kepada kita bahawa manusia tidak lagi melaksanakan itu. So buat apa aku nak letak dalam Quran, kata Allah. Lebih baik aku angkat ayat tersebut kerana manusia sendiri tidak mahu guna pakai ayat tersebut. Kata Allah Taala lah, begitulah. Macam itulah contohlah. Faham kan? Dan kau pergi masa akan datang berlaku lagi benda-benda yang samalah. Iaitu boleh berlaku hilangnya sesuatu ayat dalam Quran. Kenapa? Kerana manusia tidak lagi menggunakan pakai ayat tersebut. Masya-Allah. Boleh? Faham kan? Ayat berkenaan dengan contohnya ayat berkenaan dengan aurat. Aurat. Manusia tidak menutup aurat. Jadi kalau manusia tidak menutup aurat, Allah Taala boleh saja menarik ayat itu daripada Quran. Allah Taala menghilangkan, naik ke langit ayat Quran tadi. Kenapa? Kerana manusia tidak lagi mahu menggunakan pakai berkenaan dengan aurat. Aurat tidak mahu ditutup. Aurat perempuan macam mana? Aurat laki-laki macam mana? Aurat laki-laki iaitulah terpusat dengan lutut. Tetapi dia tak nak tutup aurat, keluar daripada rumah, dia seorang lelaki yang telah balik dan berakal. Bukannya orang gila. Telah balik dan juga berakal dan mengaku Islam. Tapi pergi ke mana-mana pakai seluar pendek. Macam tu. Pergi kedai kopi pakai seluar pendek. Ataupun contohnya pergi pasar pakai seluar pendek. Apalagi kalau main bola, memang dia pakai seluar pendek punya. Kalau perempuan pula auratnya, kalau dalam mazhab Syafi'i ini, kalau ikut pada Nabi SAW, Nabi kata apabila seorang perempuan itu telah pun balik dan juga telah berakal, maka wajiblah dia menutup seluruh tubuh badannya kecuali ini dan ini. Kecuali muka dan juga telapak tangan. Kecuali ini dan ini. Ini maknanya muka dan juga telapak tangan lah. Itu aurat kepada perempuan yang telah balik dan telah berakal. Jadi kalau seandainya perempuan itu tidak perempuan atau siapa lelaki ke apa dan sebagainya, tetapi tidak mahu menutup aurat, jadi Allah Ta'ala boleh menarik atau mengangkat ayat itu dalam Quran. Kerana Quran ada ayat berkenaan dengan aurat. Disebabkan manusia tak nak menutup aurat, Allah Ta'ala boleh angkat. Dan satu hari kemungkinan besar ayat itu hilang. Sebab apa? Manusia tidak lagi mahu melaksanakan ayat tersebut. Sama lah seperti hudud ke, qisas ke, kan? Boleh Allah Ta'ala, kalau Allah Ta'ala nak buat lah. Macam tu. Ataupun salah satu daripada satu lagi cara Allah Ta'ala menghilangkan ilmu ini, memang Allah Ta'ala hilangkan ilmu itu daripada dada manusia. Allah Ta'ala hilangkan ilmu itu pada dada manusia. Pun Allah Ta'ala boleh menghilangkan ilmu itu. Kalau sebelum ni manusia faham tentang ilmu tersebut, tiba-tiba manusia memang tak ingat dah ayat itu. Manusia tak ingat ayat itu dan manusia pun lupa tentang ayat tersebut, dan tidak ada orang pula nak boleh mengulas, mengumpas tentang ayat tersebut. Ini pun salah satu cara juga Allah Ta'ala boleh mengangkat ilmu daripada manusia. Sebenarnya banyak cara dan kaedah lah. Bila Allah Ta'ala tadi nak mengangkat ilmu daripada manusia, salah satu tadi ialah manusia tidak lagi mahu mengamalkan ilmu tersebut. Oleh itu naklah kita mengamalkan mana-mana ilmu yang tidak kita telah tahu. Dah faham dah kita dah tahu. Dan kalau tak faham, kita bertanyalah orang. Tak faham masalah ini, kita rujuklah pada ulama yang masih ada, yang masih hidup dan sebagainya, untuk menyelesaikan masalah kita. Jangan kita udah diam je. Kerana ilmu tu salah satunya kuncinya ialah bertanya. Kan? Ilmu tu salah satu kuncinya ialah bertanya.
Kalau tak bertanya, macam mana kita boleh dapat satu jawapan? Mesti bertanya. Boleh? Boleh, insya-Allah. Habis yang tadi, kemudian kita sambung yang inilah. Kitab ni pesuat berapa tu? Baik, seterusnya soalan apa? 11. Baik, bolehkah seorang Muslim menyatakan saya mukmin insya-Allah? Bolehkah seorang Muslim menyatakan saya mukmin insya-Allah? Boleh kan? Sebelum membaca jawapan tu agak-agak tuan-tuan boleh tak boleh? Saya mukmin insya-Allah. Boleh? Boleh? Baik, masalah istisna. Istisna maksudnya mengucapkan insya-Allah. Dalam hal iman termasuk dalam masalah yang dibincangkan secara panjang lebar oleh para ulama. Sebenarnya maksud sebenar perkataan mukmin dalam ungkapan itu perlu diketahui. Jika mukmin di sini adalah dengan makna muslim yang menjadi lawan perkataan kafir, maka seorang itu tidak boleh mengucapkan insya-Allah di sini, kerana di dalamnya terkandung makna keraguan tentang asas-asas agama dan ini diharamkan. Dia akan beragulah. Seolah belum Islam lagi, seolah belum mukmin lagi. Kan insya-Allah dia akan menunjuk kepada zaman istiqbal. Bila perkataan insya-Allah, dia menunjuk kepada zaman istiqbal. Istiqbal mana zaman akan datang. Zaman belum berlaku lagi. Jadi kalau kita kata kita mukmin insya-Allah, sebelum mukmin lagi lah. Belum mukmin lagi kan? Samalah kalau kita janji dengan kawan kita nak jumpa, kita jumpa nanti insya-Allah. Kat mana? Sorban. Pukul apa? Pukul 9, kan? Pukul 9. Ada berjumpa ke belum? Belum lagi. Boleh jumpa lagi, tapi insya-Allah akan jumpalah. Boleh katakan dalam lingkungan berapa persen tu? 95 ke 99% insya-Allah kita akan jumpalah di Seremban, tu tak? Pukul 9 pagi. Jadi itu juga perkataan mukmin. So dalam konteks kita kata kita mukmin atau muslim, insya-Allah, jadi kata-kata itu satu benda yang ragulah. Sedangkan dalam konteks iman dan tauhid mestilah jazam. Jazam yakin 100%. Keimanan kita tadi tak boleh yang kata 50-50 kan, ataupun 75% aja tak boleh. Mesti 100%. Baik, kemudian bahkan wajib bagi setiap muslim untuk meyakini keimanannya dalam ungkapan seperti ini. Dan menyatakan saya mukmin tanpa insya-Allah. Saya mukmin tanpa insya-Allah, tanpa kita menyebut insya-Allah. Walaupun perkataan insya-Allah satu benda yang baik. Betul tak? Perkataan insya-Allah satu benda yang baik. Maknanya kita menyandarkan sesuatu perbuatan kita pada Allah. Setelah kita berusaha, akhirnya kita penyerahan diri kita pada Allah. Anak kita nak ambil pesa, kan? Macam mana Abang Mazin? Ada harapan tak anak ni? Ada harapan tak 10A? InsyaAllah Abang Mazin kata, InsyaAllah dapat 10A, kan? Nampak? So maknanya anak Mazin dah berusaha dah. Dah berusaha, dan Abang Mazin pun dah hantar, dah pergi tuition lah, macam-macam lagi lah kan. Duit pun dah banyak keluar. Jadi akhirnya kita menyandarkan akhir sekali perbuatan kita kepada Allah. InsyaAllah kalau ada rezeki dapatlah, betul tak? Tak ada rezeki nak buat macam mana? Baik, kemudian wala bagaimanapun tuan-tuan, sekiranya yang dimaksud dengan mukmin di sini adalah mukmin yang sempurna dengan tahap keimanan yang tinggi di atas tahap Islam, maka dia boleh mengucapkan insya-Allah
Kerana bila tanpa insya-Allah berarti dia menganggap dirinya suci yang dilarang oleh syariat. Nampak tak? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu liman ittaqa." Wa 'alamu liman ittaqa. Maksudnya fala tuzakku anfusakum, janganlah kamu menganggap diri kamu terbersih atau suci. Huwa a'lamu, dianya Allah Taala itu lebih mengetahui liman ittaqa, siapa di kalangan hamba-Nya itu yang bertakwa kepadanya. Dia lebih tahu. So maknanya ada dua pecahan lah. Satu tak boleh kita kata insya-Allah, satu lagi boleh. Boleh yang macam mana? Apabila orang kan tanya pada kita, macam mana iman Abang Mazin ni? Abang Mazin ni iman ni macam mana? Berapa persen iman ni? Tahap iman ni tinggi ke, tahap ke rendah? Abang Mazin kata, insya-Allah iman aku tinggi kan, insya-Allah kan. Bila digoda oleh seorang janda yang cantik, yang lawa, rupawan, kan? Kan dalam satu bilik Abang Mazin dengan dia saja. Nak kata macam mana? Orang lain tak boleh masuk. Orang lain tak boleh masuk, pintu terkunci. Dikunci daripada luar kan? Dikunci pada dalam, pada luar lah. Tahu tak? Okey. Kunci tu pula, Abang Mazin, perempuan tu dikunci pintu tu, lepas tu kunci tu perempuan tu tolan. Perempuan lawa tadi kan. Semata-mata tak nak bagi Abang Mazin keluar. Macam mana? Macam mana tahap keimanan ni Abang Mazin macam tu? Adakah 100% keimanan masa tu tahap tinggi, ataupun terus down keimanan pada masa tu? Dirayu dan digoda setiap hari dan masa. Baik. Jadi kalau kita kata insya-Allah iman aku tinggi. Okey. Seperti macam mana iman Nabi Allah Yusuf alaihissalam dengan Zulaikha, betul tak? Tengok, walaupun digoda setiap hari dan masa oleh ibu angkat dia, tetapi kan Nabi Allah Yusuf alaihissalam tidak tergoda ataupun tidak hanyut, tidak terpengaruh dengan apa yang dilakukan oleh ibu angkatnya terhadap diri baginda. Jadi kalau ikut pada jawapan tadi, sekiranya yang dimaksud dengan mukmin di sini ialah mukmin yang sempurna dengan tahap keimanan yang tinggi, maka dia boleh mengucapkan insya-Allah. Kerana bila tanpa insya-Allah berarti dia menganggap dirinya suci yang dilarang oleh syariat. Kan, fala tuzakku anfusakum wa 'alamu liman ittaqa, maka janganlah kamu memuji-muji diri kamu bahawa diri kamu itu suci ataupun bersih daripada dosa. Dialah saja yang boleh mengetahui akan orang yang bertakwa. Surah An-Najmi ayat 32. So apabila seorang ingin mengucapkan ungkapan yang tidak mengandungi kesamaran tentang agama yang dia diyakini, maka naklah dia menyatakan saya Muslim tanpa mengucapkan insya-Allah dalam hal ini. Kalau kita kata mukmin yang lawan daripada kafir tadi, kita tak boleh kata insya-Allah. Kita mesti kata saya mukmin. Saya mukmin. Tak boleh kita kata insya-Allah. Sebab kalau insya-Allah, mana kita belum mukmin lagi. Saya mukmin insya-Allah. So maknanya belum berlaku lagi mukmin tu. Sedangkan mukmin ni kan mesti ada dalam diri kita. Mukmin Muslim. Kerana makna insya-Allah ni dia berzaman istiqbal, zaman akan datang, sedangkan kalau akan datang mana kita belum Islam lah, belum mukmin lagi lah. Macam tu. So tak boleh lah. Faham kan? Baik, yang soalan yang ke-12. Saya masih belum mengetahui rukun iman dan rukun Islam. Adakah saya berdosa kerana kejahatan ini? Macam mana? Saya belum mengetahui rukun iman dan rukun Islam. Apakah saya berdosa kerana kejahilan masalah ini? Jawapannya, antara ilmu fardu ain yang wajib diketahui oleh setiap orang Islam ialah berkenaan dengan rukun iman dan rukun Islam. Oleh itu berdosa, nampak? Oleh itu berdosa sekiranya seorang itu tidak mengetahui perkara tersebut.
dalam keadaan kehidupan yang tidak berjauhan dengan masyarakat Islam. Nampak? Dalam keadaan dia tidak berjauhan dengan masyarakat Islam. Masyarakat Islam kiri kanan dia, ahli ulama di kiri kanan dia, ustaz dan huzazah di sebelah rumah dia. Tak? Dia tak nak mau bertanya. Okey. Antara ulama dengan kau siapa paling tinggi? Takkan ulama nak kena tanya kau lah kena tanya ulama, betul tak? Kalau kau lah kena tanya orang alim. Oleh itu berdosa sekiranya seorang itu tidak mengetahui perkara tersebut dalam keadaan kehidupan yang tidak berjauhan daripada masyarakat Islam, serta mudah untuk mendapatkan ilmu dan maklumat berkenaan agama. Zaman sekarang ni nak dapat maklumat agama senang je. Malahan ada sekarang ni banyak media masa kan. Maklumat di ujung jari je kan. Maklumat di ujung jari je. Cuma sama ada perkara itu sahih ataupun tak sahih. Kan, maudhu' ke tak maudhu'? Maudhu' ni palsulah. Kan, maudhu' palsu ataupun tak palsu. Betul ataupun tak betul maklumat tadi. Itu sebabnya kena tanya juga pada ulama. Kena tanya juga pada ulama, orang yang mengaji, orang yang belajar dan sebagainya. Tak boleh kita hanya mengambil maklumat itu sembrono di dalam laman-laman web, dalam internet dan sebagainya. Perlu tengok kitab mana yang dirujuk. Kalau dia kata pendapat tu boleh, pendapat dia tak boleh, ada tak sumber rujukan dia, kitab apa? Kalau masalah fiqh mesti ada sumber rujukan fiqh dia, kitab-kitab fiqh yang muktabar. Contohnya yang Talibin, ataupun contohnya fiqh bin Haji, disebut dalam pendapat itu, pendapat yang ini boleh, ni tak boleh. Boleh itu pendapat siapa? Kalau dia kata Imam Nawawi yang kata, dalam kitab mana? Contohnya Minhajul Talibin. Okey, disebut gitu kitab dia apa dia. Senang. Yang Talibin, ataupun Bajuri, ataupun Safinatun Najah. Okey? Disebut ataupun kitab Iqna. Kitab kata Majmu' Syarah Muhazzab, sebut kitab tu. Senanglah. Jadi kita boleh guna pakailah pendapat itu. Masalahnya kalau dia tak tulis sumber kitab daripada mana, hadis mana, riwayat siapa, dia tak sebut, ni susahlah kita nak ni berpegang. Boleh. Jadi mesti ditulis bawah tu hadis siapa. Dan kalau hadis itu, kalau dia kata hadis tapi sebenarnya bukan hadis, ini seolah seperti telah berkata benda yang bohong terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak kata, tapi dia kata Nabi kata. Itu tak boleh. Dia kata ni hadis, tapi sebenarnya itu bukan hadis. Mana telah berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebut, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu nar. Barang siapa yang berbohong atas namaku, maka sediakanlah tempatnya di dalam neraka. Sediakanlah tempatnya di neraka. Siapa yang berbohong atas nama aku, kata Nabi. Aku tak ada cakap pun, tapi dia kata Nabi yang cakap. Ataupun ni dia kata kata-kata Sayyidina Umar, sedangkan Sayyidina Umar tak ada cakap pun. Kan? Jadi kita kena pastikanlah kesahihan perkara tersebut sebelum kita sebarkan pada orang lain. Baik, rukun iman ada 6 perkara. Manakah rukun Islam? Kemudian rukun Islam pula ada 5 perkara. Kan, rukun iman, beriman pada Allah, beriman para malaikat, kitab-kitab, rasul, akhirat, qada dan qadar. Sama ada baik dan buruk. Qada dan qadar. Rukun Islam, syahadah. Kemudian aqimus solat, dirikan solat, wa atuz zakat, tunaikan zakat, wa shaumur ramadan, puasa Ramadan, wal hajjul bait man istata' ilaihi sabila, menunaikan haji ke Baitullah bagi orang yang mampu pergi ke sana. Bagi siapa yang mampu pergi sana, pergilah. Yang tak mampu nak buat macam mana? Okey. Kerana masing-masing pun kadang-kadang banyak komitmen yang perlu dilaksanakan. Baik. Faham kan? Soalan ke-12 tadi. Jadi berdosalah hukumnya. Berdosa kalau seorang tadi kan tidak mengetahui tentang rukun iman dan juga rukun Islam. Kerana dia rukun. Benda rukun kan kena tahu kan? Kena tahu kan? Benda rukun. Benda rukun ni kena tahulah. Asas rukun nikah.
Nak nikah kan kena tahu rukun nikah dulu. Tak tahu rukun nikah, macam mana kau nak nikah? Betul tak? Rukun sembahyang. Rukun sembahyang. Kau tak tahu rukun sembahyang, macam mana kau nak sembahyang? Rukun sembahyang ada 13 kan? Tak tahu rukun sembahyang. Tak tahu kena belajar lah. Tak tahu kena belajar. Kalau tak belajar tu yang susah. Jangan kita umur kita dah ujung-ujung baru nak belajar kan. Muda-muda dulu tak nak belajar. Dogil. Kan mak ayah cakap suruh belajar tak nak belajar. Dah tua-tua baru nak belajar. Tapi alhamdulillah ya lah. Alhamdulillah je kan nak belajar. Ini yang tak nak belajar langsung tu. Lagi teruk kan. Sepatutnya tuan-tuan, Sabtu Ahad ni digunakan untuk kita belajar agama. Kena hari lain kita bekerja. Hari lain bekerja. Siang malam bekerja. Daripada Senin sampai Jumaat bekerja. Takkan Sabtu Ahad pun kita bekerja juga. Kan? Takkan Sabtu Ahad pun kita asyik bekerja je. Okay? Biasanya adalah kita rehat Sabtu Ahad kan. Sepatutnya Sabtu Ahad itulah kita gunakan untuk menuntut ilmu sebenarnya. Pergi belajar. Kecillah kalau contohnya memang kita kena bekerja juga Sabtu Ahad. Tapi kelazimannya, kebiasaan kita Sabtu Ahad ni orang duduk je, tak bekerja. Itu yang kadang tidur subuh tak ke mana, pukul 10 kamu bangun. Kenapa? Biasalah Sabtu Ahad kita. Alasan tu je. Masalah semayang bukan masalah Sabtu Ahad. Semayang tetap subuh. Takkan subuh pukul 10 lah dah tiba-tiba Allah Ta'ala tukar. Subuh pukul 10 Sabtu Ahad kata Allah. Kan? Allah Ta'ala bagi yang kata kelonggaran. Bila weekend aja, kan, weekend aja ataupun cuti-cuti umum, Allah Ta'ala kata subuh saya tukar kepada pukul 10 pagi. Boleh ke macam tu? Tak boleh. Subuh tetap pukul 5, dekat hampir pukul 6, subuh tetap berlaku puasa tu juga. Mana kalau kita sembahyang lebih pada tu, luar pada waktu, mana kita dianggap sebagai orang yang telah berdosa. Berdosa kan, kerana sengaja meninggalkan solat subuh. Masya-Allah. Sebabnya satu hari digunakan untuk kita belajar ilmu, menuntut ilmu dan sebagainya. Kerana masa lain kita sibuk bekerja. Baik, kemudian soalan ke-13. Jika seseorang dipaksa menjadi kufur, apakah yang perlu dilakukan olehnya? Bagaimana imannya? Jawapannya dalam masalah ini kita lihat daripada perspektif beberapa keadaan di mana ia berada. Seorang Muslim yang dipaksa menjadi kufur, maka akan berlaku keadaan-keadaan seperti berikut. Jika dia menerima kufur itu daripada sudut zahir dan batin, maka dia jadi murtad. Jika dia menerima kekufuran tadi daripada sudut zahir dan batin, maka dia jadi murtad. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walakin man syaraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun minallah wa lahum azabun azim." Walahum azabun azim. Artinya akan tetapi sesiapa yang terbuka hatinya menerima kufur, maka atas mereka tertimpa kemurkaan. Maka artinya menerima kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Betul kan? Dan mereka juga memperoleh azab yang besar, kata Allah SWT. Mereka menerima azab yang besar, azab yang pedih daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana zahir batinnya dia menerima kekufuran tadi. Mana orang paksa, orang cakap kau kufur, kalau tak aku tak bagi kau makan. Kau sembah patung, sembah tepekong, kalau tak aku tak bagi kau makan. Dia pun selamba je. Tanpa ada kata, tak ada orang nak paksa apa-apa pun, dia tiba-tiba ikut je apa orang cakap. Faham tak? Lainlah kalau dipaksa. Okey, kalau kau tak ni, tak buat, tak makan daging babi ni, kau aku bunuh. Kau akan aku bunuh, aku seksa lah, macam-macam ni kan. Diseksa lah, dipukul, setiap hari dipukul, setiap hari diseksa. Dia kata dicucuh dengan orang kata puntung rokok,
dengan kayu yang ada bara api dan sebagainya, dicucuk pada badannya. Kalau kau tak buat ni, tak makan, kan? Benda haram ni kalau kau tak makan, aku akan buat seksa kau. Kan? Itu maknanya diseksa, dia bodyguard. Kau tidak akan terus diseksa. Tapi ni antara diseksa dengan orang kata dengan mengucapkan benda kufur ini, kan, ada kadang para ulama kata diseksa lebih baik. Mati syahid lebih baik. Masalahnya itu kalau mati syahid, kalau tak mati syahid je dah terus diseksa. Kan? Baik. Kemudian jika dia menerima paksaan kufur hanya daripada sudut zahir saja, sedangkan di sudut batinnya dia masih beriman kepada Allah, tujuannya hanya untuk melepaskan diri pada paksaan kufur, maka ia tidak menjadi kafir. Tak ada kafir. Mana zahir saja. Zahir saja dia kata dia bukan Islam, ataupun dia bertuhankan kepada batu ke apa pokok dan sebagainya, dipaksa, kalau tak kau aku tembak kau, kata orang jahat tadi kan, kalau tidak aku tembak kau ataupun aku potong kau punya punai tu. Punai tu tak Mazin? Punai. Apa tu punai? Kalau kau tak sembah patung ni, potong punai kau. Kan? Jadi takutlah punai akan dipotong. Macam tu. Maka dia tidak menjadi kafir kerana firman Allah Subhanahu wa taala, man kafara billah min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnul bil iman. Artinya sesiapa yang kufur kepada Allah sesudah dia beriman, maka baginya kemurkaan dan azab daripada Allah, kecuali orang-orang yang dipaksa melakukan kufur sedangkan hatinya tenang tenteram dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tu bolehlah. Tapi ada juga para sahabat seperti Ammar bin Yasir kan, dan juga ibu dia tadi, kan, di mana mereka tetap mempertahankan keimanan mereka. Walaupun dipaksa-paksa dan sebagainya, mereka tetap mempertahankan keimanan mereka lah. Akhirnya mereka mati, dibunuh oleh orang kafir Quraisy, pemimpin Mekah pada masa itu. Seperti Bilal bin Rabah kan dipaksa, tapi Bilal bin Rabah dia tak mati, dia masih hidup lagi. Dia akhirnya dibebaskan lah. Dibebaskan setelah diseksa berhari-hari, kan, diheret di padang pasir, kemudian diletakkan batu yang besar di atas badan dia, atas dada dia, oleh pemimpin Quraisy, paksa dia supaya meninggalkan agama Allah Ta'ala tadi, kan, kembali bersembahkan kepada Al-Lata dan Al-Uzza Al-Manat. Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manat ni nama-nama berhala di Mekah pada masa tersebut. Dipaksa, dia kata, kalau kau tak nak kembali kepada menyembah Al-Lata dan Al-Uzza, Al-Manat, kata pemimpin Quraisy, maka kamu akan diseksa. Dia kata tak apa dia tu, kalau seksa lah. Dah boleh seksa, kata Ahad kan, mana Esa. Kemudian ia tidak menerima kekufuran sama ada zahir dan batin. Ia sanggup bersabar dengan sehingga dibunuh. Sebab ada yang sanggup bersabar dengan dibunuh sehingga dia mati syahid. Seperti Masitah kan. Apa Masitah? Tukang sikat Firaun. Masitah, tukang sikat Firaun. Dipaksa dia bertuhan kepada Firaun. Dia tak nak. Dia telah bertuhankan kepada Allah Ta'ala. Jadi kan ada kisah Masitah ketika dia sikat rambut anak Firaun kan, tiba-tiba dia punya sikat itu terjatuh, maka dia kata Allah kan, Allah. Maka anak Firaun pun tanya, siapa Allah? Siapa Allah? Allah ialah Tuhanku dan Tuhan kamu, kata. Tuhanku dan Tuhan kamu ataupun Tuhan ayah kamu dah. Maka anak Firaun tadi pun ngadu dengan ayah dia. Kemudian Firaun pun panggillah Masitah. Ya Masitah, apa yang telah kau ucapkan? Kan saya dengar dia kena begini, betul ke? Betul, dia kata. Kan, kemudian dipaksa supaya bertuhankan kepada Firaun juga. Tak nak, Masitah kata tak nak.
saya tetap pertuhankan dengan Tuhan Musa, yang mana ia juga merupakan Tuhan kamu, wahai Firaun. Maka akhirnya Masitah pun kan dicampakkan ke mana? Dalam air. Dalam air kan, air yang menggelegak. Dicampakkan dalam air yang besar, tungku yang besar tu kan, dibakar di bawah dia kayu, lepas tu air tu panas, menggelegak lah sebagainya. Lepas tu tangkap Masitah dengan anak dia sekali dan dicampakkan ke dalam air yang menggelegak tadi tu. Masya-Allah. Kan dia mempertahankan dah keimanan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau boleh macam tu lagi elok lah. Tuan-tuan boleh macam Masitah. Perempuan pun boleh, Masitah pun boleh. Takkanlah Abang Dolar tak boleh. Kan? Baik, kemudian maka ini juga harus. Ini dipanggil sebagai azimah. Ini dipanggil sebagai azimah. Maknanya dia lebih mempertahankan akidahnya, sanggup diseksa, dipukul, dicampak dalam api ke, atau dicampakkan dalam air yang menggelegak ke, dia sanggup. Kan? Daripada dia ucapkan benda yang kufur, ataupun dia sembah patung, ataupun mungkin dicucuk, diseksa, dipukul bertalu-talu dan sebagainya, kan? Dia sanggup menghadapi itu semua. Itu lagi eloklah. Kan? Kerana zaman sekarang ni macam-macam cara lah orang menyeksa. Kaedah-kaedah menyeksa ni macam-macam. Kan? Kadang sengaja orang ni menyeksa seseorang itu. Dia tak bagi orang tu mati. Dia seksa je. Tu yang bahaya tu. Kalau dia terus bunuh, okey. Kan? Dia ambil senapang ke, pistol ke, terus tembak aje. Itu penyiksaan tu tak lama. Masalah ni kalau dia seksa tapi tak mati-mati. Itu yang berat. Itu yang berat kan? Itu penyiksaan yang berpanjangan lah. Bahkan boleh menjadi wajib bersabar sekiranya pengakuan kufur secara zahir boleh mengundang mudarat kepada agama. Contohnya jika ia merupakan seorang ulama yang terkenal. Contohnya jika dia merupakan seorang ulama terkenal. Manakala sekiranya tidak wujud mudarat besar kepada agama, maka lebih aula dia mengambil jalan rukhsah, iaitu menerima kufur pada zahir dan menyembunyikan iman dia. Dia boleh juga buat begitu. Mana dia menerima kekufuran tadi, penyembahan pada patung dan sebagainya, tapi dalam hatinya tetap beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini demikian kerana kemungkinan hidupnya memberi manfaat pada Islam, lain seperti seorang kaya ataupun berilmu. Itu juga manfaat pada diri sendiri, seperti boleh menambahkan amal yang soleh. InsyaAllah. Boleh? Cukup dah sejam? Cukup? Okey, insyaAllah. Sejam cukup lah. Okey, saya buka soalan. Kalau ada soalan, semua saya tutup. Ada? Kalau hukum faraid itu, kalau kita seorang hamba, kita nak bagi harta ke anak-anak lah, itu wasiat. Tapi kita tak guna hukum faraid itu. Kita bagi ikut kita punya ni lah, kita punya macam konsep sendiri lah, sama rata ke macam tu. Boleh ke? Boleh. Boleh sama rata. Hukum faraid itu dah memang ada hukum lah. Tak berlaku lah benda tu. Tak berlaku lah dah faraid tu. Sebab dah bagi sama rata. Itu bukan tuntutan. Mana? Hukum faraid itu bukan tuntutan. Dia ada dua pilihan tadi. Kalau kamu dah buat sama rata, ayah dah wasiat buat sama rata, ikutlah wasiat ayah tadi sama rata. Kan? Wasiat pun penting juga kena laksanakan. Tapi kalau seandainya ayah tidak ada wasiat apa-apa, ayah tak ada wasiat apa-apa, serah pada kamu macam mana kamu nak bagi bila ayah dah mati. Jadi ikutlah cara faraid. Ikut cara faraid. Tapi kalau masing-masing tak nak gunakan cara faraid dan masing-masing pun setuju dengan cara biasa, pembahagian sama rata pun boleh, tak ada masalah. Itu mana mereka tak adalah gunakan faraid itu.
Tapi dengan syarat adil lah, sama rata lah. Kan 50-50, kau dapat 50, kau dapat 50. Kau dapat 50, kau dapat 50. Sama-sama rata pembagian. Kalau 20, 20. Macam tu. Tapi cara faraid adalah cara yang terbaik sebenarnya. Cara faraid adalah terbaik. Kan? Kerana dalam faraid ini lelaki mendapat bahagian lebih berbanding dengan orang perempuan. Lelaki mendapat bahagian lebih berbanding orang perempuan. Kenapa lelaki mendapat bahagian lebih pada perempuan? Kerana tanggungjawab lelaki adalah lebih berat berbanding dengan perempuan. Betul tak? Tanggungjawab lelaki lebih berat berbanding dengan tanggungjawab perempuan. Kerana lelaki ni semua benda yang kena nak buat. Nak kena bayar, bagi nafkah anak isteri, anak nak sekolah, nak bayar bil tu, bayar di sebenarnya semualah. Bila tertunggak aja dah perempuan dah mula dah bising. Tak bayarlah apa benda. Bila berlaku cerai tuntut di mahkamah, tunggakan nafkah tak dibayar, kan? Nafkah tak bayar, macam-macam lah tunggakan. Biasa yang tuntut siapa? Perempuan. Perempuan biasa tuntut nafkah ni. Lelaki mana ada tuntut nafkah di mahkamah? Tak ada. Bila berlaku satu perceraian, biasanya yang menuntut ni banyak ialah perempuan. Perempuan menuntut nafkah, tunggakan tu lah, ni lah, macam-macam lah. Suami tak bayar pada dia. Nampak? Sebenarnya tu sebabnya suami lelaki mendapat bahagian lebih. 2 bahagian daripada 1 bahagian perempuan. Tapi kadang perempuan tak faham. Dia kata, ni tak adil, kata. Ini tidak adil. Sepatutnya bagi sama rata. Sepatutnya bagi sama rata kan? Tapi Allah Ta'ala dah gariskan begitu, patut ikutlah begitulah. Gitu. Tapi kalau seandainya seorang waris, seorang wali ataupun bapa telah pun memberi wasiat kepada anaknya, bila ayah mati nanti bagilah sama rata, dia kata. Bagilah 5, kata merata mana 50-50 lah macam tu. Kalau anak tu contohnya anak ada berapa orang? Anak 5 orang, bagilah 20 macam tu. Pun tak ada masalah juga. Itu pun dikira sama rata jugalah. Tapi yang paling baik itu kaedah faraid itu yang paling baik. Kerana Islam telah membuat kaedah begitu. Ulama telah memikirkan benda tu. Siang malam pagi petang fikirkan macam mana nak selesaikan masalah harta kepada orang perempuan kan. Macam tu. Okey. Nah. Jadi tak berdosa kalau kita ikut tak berdosa lah, tak dianggap berdosa. Tapi yang terbaik gunakan faraid itu. Macam tu. Sebab faraid itu kan dia ada pembagian 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 1/6, 1/8 kat situ kan. Sebab faraid pun dia ada kaedah-kaedah pengiraan dia. Kalau tak gerti kira memang tak boleh nak kira. Saya pun tak pakar tentang faraid. Ramai orang tak pakar faraid. Dia pengiraan pecahan. Pengiraan pecahan itu yang kadang orang pening sikit nak kira pecah-pecahan ni. Kayak orang yang pakar matematik dia boleh lah. Itu pun kalau dia pakar matematik tapi dia tak belajar faraid pun tak boleh juga. Dia pakar matematik dan dia belajar faraid pun boleh faham. Kalau dia pakar matematik tapi dia tak faham kaedah faraid itu pun tak boleh juga. Berapa bahagian untuk contoh kalau seorang ibu. Kalau ibu tu meninggal dunia, ada meninggalkan anak, ataupun ibu tu meninggal dunia tanpa meninggalkan anak, berapa bahagian dia? Dia seorang suami meninggal dunia, meninggalkan anak laki-laki. Kemudian seorang suami meninggalkan anak, 2 orang anak perempuan. Ataupun seorang suami meninggal tapi tidak meninggalkan anak, berapa bahagian dia? Kan banyak dia punya masalah tu. Pecah-pecahan itu masalah tu. Tu yang kena belajar faraid tu. Kalau kita faham matematik pun kalau tak belajar faraid pun tak boleh juga. Sebab dia banyak dia punya kaedah-kaedah dan juga masalah-masalah dia tu. Kalau ada anak macam mana, tak ada anak macam mana. Kalau ada meninggalkan ibu macam mana, kalau tak ada tinggalkan ibu macam mana. Si anak telah mati tapi tidak meninggalkan ibu, hanya meninggalkan isteri saja, ataupun meninggalkan isteri tapi ibu dia tak ada. Itulah masalah-masalah dia. Kena belajar. Rumit sikit masalah dia pada ini. Kita cakap faraid mudah tapi
Nak bawa itu yang susah. Dan biasa masa faraid ini putuskan oleh mahkamah saja. Mahkamah saja tentukan. Okey, ibu dapat berapa bahagian? Anak tadi berapa bahagian? Kalau ada anak perempuan 2 orang, berapa bahagian? Kalau 3 orang perempuan, 10 orang anak perempuan, berapa bahagian yang dapat pula? Tu mahkamah yang biasa tentukanlah. Mahkamah pun buat keputusan asas permohonan daripada pemohon. Kalau pemohon tak mohon, memang tak akan ikut faraid lah. Ikut pembahagian biasa je. Bahagian 50-50 kau, apa aku macam tu. Bagi sama rata. Jangan bergaduh sudah. Yang macam tu dah. Faham kan? Okey. Habis ya? Habis. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan shadiqa wa 'ilman mutaqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira wa wasi'an fataya alim nawilana qulubana bi nuri ma'rifatika wa ta'ala fa'alifin. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqal ma'sumah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Qabalallahu minkum. Amin. Jumpa minum semua Ustaz. Tolong tumpahkan dalam jawab apa-apa. Jawab. Tadi dulu Ustaz.